Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba', sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah maghrib ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di mana-mana yang boleh diamalkan. Moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 30 surah Al-Hajj. Ayat 30 surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Ayat 30 surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yang demikian itulah perintah-perintah Allah. Sesiapa jua dari kalangan orang-orang yang beriman membesarkan, mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perintah-perintah Allah yang fardu maupun yang sunat. Itulah yang terbaik baginya di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan sesiapa pun daripada kalangan hamba-hamba Allah, umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghargai tempat-tempat dan waktu-waktu yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ada di situ perintah-perintah Allah pada tempat-tempat yang terhormat di sisi Allah. Ada di situ perintah-perintah Allah pada waktu-waktu yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan peluang diberikan mula, peluang disediakan semula, peluang dihidupkan kembali, harapan diberikan semula, harapan disediakan semula, harapan dihidupkan kembali. Bukan perkataan harapan, harapan. Cita-cita diberikan semula, cita-cita disediakan semula, cita-cita dihidupkan kembali. Peluang, harapan dan cita-cita Allah perkenankan kepada siapa pun daripada kalangan hamba-hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghargai, menghormati, mengagungkan, membesarkan perintah-perintah Allah yang ada pada tempat-tempat yang terhormat di sisi Allah dan waktu-waktu yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan istilah khas pada ayat 30 surah Al-Hajj, hurumatillah. Hurumatillah,
perkara-perkara, yakni tempat-tempat dan waktu-waktu yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah wafat pada tahun 606 Hijrah, dah wafat 800 tahun yang lalu. Menulis dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, ada 5 perkara, 5 yang merangkumi tempat-tempat dan waktu-waktu yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ adanya perintah-perintah Allah yang fardu maupun yang sunnah. Yang pertama, Al-Ka'batullahil Haram, Baitullahil Haram. Ka'bah, Baitullahil Haram merupakan bangunan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Masjidul Haram merupakan tapak, what you call in English language, salah cikgu, location, tapak, lembah yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapak yang disebut dalam Al-Quran ayat 96 surah Ali Imran, Bibakkata Mubarakah, Bakkah, yaitu tapak, lembah yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang didirikan di lembah itu. Keluasan lembah itu sudah penuh dengan bangunan Al-Masjidul Haram. Yang ketiga, Al-Baladul Haram, tanah haram, negeri haram. Itulah dia Makkah Al-Mukarramah. Yang keempat, Al-Masy'aril Haram, tempat-tempat ibadah yang dituntut kepada jamaah haji memakmurkannya. Mina, Muzdalifah, Arafah, Al-Masy'aril Haram. Maka yang kelima, Asy-Syahrul Haram, bulan haram. Bulan haram yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka 4 daripadanya merupakan tempat-tempat yang terhormat di sisi Allah, dan 1 sahaja, yaitu waktu-waktu yang terhormat di sisi Allah merangkumi 4 bulan. 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala beri khabar, berita gembira. Berita gembira, bukan nak kempen PRN. Allah Ta'ala beri khabar, berita gembira. Wa man yu'azzim hurumatillah, sesiapa yang mengagungkan, membesarkan tempat-tempat dan waktu-waktu yang terhormat di sisi Allah, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itulah yang terbaik untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apakah daya saya dan cikgu tak dapat kota haji daripada tabung haji, kerana cikgu hari itu dia buka laman web tabung haji, dia pilih tambang 11,000, memang tak dapat. Lain kali kau pilih 30,800 baru dapat, cik. Faham cik? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka saya dan tuan-tuan kempunan tak dapat kota haji. Ya, what the solution? Cakap okey pula, jangan takut. Kita masih lagi ada 1. Setelah kita terlepas 4, terlepas peluang untuk memakmurkan Ka'bah, Baitullahil Haram, Al-Masjidul Haram, Al-Baladul Haram dan Al-Masy'aril Haram. Ustaz-ustaz tabung haji selalu sebut masyair. Ya, tak apalah, terlepas 4. Ya, kita masih lagi ada 1, iaitu memakmurkan bulan haram. Memakmurkan bulan haram.
Maka setelah berlalunya 13 hari bulan Zulhijjah, ya, sama ada cikgu dapat daging korban ke tidak. Dapat. Oh, makan surah dia tak bagi aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini 14 hari bulan Zulhijjah, dah masuk 15 hari bulan Zulhijjah. Apa lagi? Anak muda kata, apa barang? Apa barang? Masih banyak barang. Kerana berdasarkan fakta sejarah, dalam tempoh masa 15 hari, ya, kita kata nisfusan, separuh masa kedua untuk bulan Zulhijjah. Nisfusan, 15 hari terakhir di bulan Zulhijjah. Bulan-bulan inilah dia, 15 hari terakhir di bulan Zulhijjah. Hari-harinya yang lebih dikenali dengan nama Ayyamul Hurumat. Ayyamul Hurumat, hari-hari yang terhormat. Kenapa hari-hari yang terhormat? Berdasarkan fakta sejarah. Inilah dia waktunya barisan para rasul, barisan para nabi diberikan semula peluang, disedia pula peluang, dihidupkan kembali peluang. Inilah dia masanya barisan para nabi, para rasul diberikan semula harapan, disediakan semula harapan, dihidupkan kembali harapan. Inilah dia masanya 15 hari ini barisan para nabi, para rasul, ya, diberikan semula cita-cita, disediakan semula cita-cita, dihidupkan kembali cita-cita. Wah, tuan-tuan, maka mungkin cikgu bertanya, Ustaz Hanafiah, kau dah pencen. Memang saya dah bersara, tuan-tuan. Tapi janganlah marah, saya masih lagi ada peluang. Peluang apa? Peluang untuk jadi Menteri Besar Johor. Janganlah marah, Datuk Hafizah itu nanti depan ni kan. Janganlah marah, masih berpeluang untuk jadi Menteri Besar Johor. Janganlah marah. Biasanya Menteri Besar ni Datuk Hafizah tahun aja, lepas tu ganti orang. Kenapa? Aku kan dulu baca doa. Dah berapa Menteri Besar aku baca doa. Setiap tahun tukar. Akhirnya aku pula pencen. Dah lah, tak faham dah apa. Janganlah marah. Contoh yang dirahmati Allah, nak jelaskan di sini 3 in 1. Ini bukan Milo 3 rasa lah. 3 in 1 ni peluang, harapan, cita-cita. Zalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Sadaqallahul 'azim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan lagi ayat 30 suratul Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 67. Tengok, dari 30 terus pergi. Kenapa alat kuliah kita bukan lama mana? Lepas tu tuan-tuan pun bukan nak faham sangat, buat tak faham. Daripada ayat 30 kita terus pergi ke ayat 67 suratul Hajj. Ayat 67 suratul Hajj. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ja'alna mansaka hum nasiku ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Setiap umat, setiap generasi kami sediakan pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah kurban mengikut syariat masing-masing. Mereka itu dituntut memenuhi syariat masing-masing. Hum nasiku likulli ummatin ja'alna mansaka hum nasiku. Sadaqallahul azim. Setiap umat, setiap generasi, setiap nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan itu, kami sediakan pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah kurban, yang mana mereka itu generasi umat dituntut untuk mematuhi tuntutan syariat masing-masing.
Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baginda Adam alaihi salam ada syariatnya, ada tata cara pelaksanaan ibadah. Baginda Ibrahim alaihi salam ada tata cara pelaksanaan ibadah haji. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tata cara pelaksanaan ibadah haji. 6 rukun haji, 6 wajib haji, 13 perkara yang dilarang. Itu ringkas. Selebihnya saya tak boleh ceramah, tak ada tauliah haji, boleh tabung haji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi nak jelaskan nilai falsafah ibadah haji itu, tuan. Setiap Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala telah siap sediakan tata cara pelaksanaan ibadah haji masing-masing dan tata cara pelaksanaan ibadah korban masing-masing. Untuk kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada tata cara sendiri, rukun, syarat-syarat pelaksanaan ibadah korban. Bagi umat baginda Nabi Allah Saleh, dia ada sendiri tata cara syariat dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka menjelaskan lagi perkara ini, saya kemukakan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabrani, dan hadis ini ditulis mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, wafat pada tahun 911 Hijrah, dah wafat 500 tahun yang lalu. Dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Manthur, "Shalla fil masjidil khif sab'una nabiyyan minal anbiya wa minhum Musa alaihi salam." 70 orang rasul, 70 orang nabi, 25 dari kalangan mereka itu para rasul. Disebutkan nama mereka dalam Al-Quran. Dan di antara mereka Rasulullah SAW bersabda, ialah baginda Musa alaihissalam. 70 orang rasul telah menunaikan solat sembahyang di Masjid Khif Mina. Masjid Khif Mina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, agak tuan-tuan mungkin tak perasan hari itu khusyuk sangat masa melontar kan? Tuan-tuan balik rumah ataupun sekarang ni kan tuan-tuan pun ada handphone canggih. Cikgu dia pakai handphone lama lah, orang dah tak pakai versi tu. Cikgu akan tulis dekat YouTube tu, Masjid Khif Mina. Masjid Khif Mina. Bukan masjid pada baru budak lah. Ekon macam baru aja. Ialah atap pun dah baru. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Masjid Khif Mina. Itulah masjid yang didirikan oleh junjungan mulia baginda Ibrahim alaihissalam. 70 orang rasul, 25 daripada kalangan mereka yang namanya disebut dalam Al-Quran, dan di antara mereka itu baginda Musa alaihissalam telah menunaikan solat di Masjid Khif. Bila? Pada 11, 12, 13 hari bulan Zulhijjah, iaitu hari Tasyrik yang 3. Maka untuk syariat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut jamaah haji bermalam, 3 malam di Mina. 11, 12, 13 Zulhijjah, yang juga disebut ayyam ma'dudat, hari-hari yang dibilang, hari-hari yang dikira, hari-hari yang dihitung. Apa yang dihitung? 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Bagi saya dan tuan-tuan, hitung itu je lah. Hitung hari, nak hitung duit dah tak tinggal berapa je. Bagi 70 orang rasul, mereka itu membuat perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan soal bagaimana masih ada peluang atau tidak.
Yang kedua, masih ada harapan atau tidak? Semua dah bubar. Ya Allah, cikgu kenal pula cikgu. Bila masih ada cita-cita atau doa harapan, cita-cita 70 orang Rasul, 25 daripadanya disebut dalam Al-Quran. Mereka itu 3 malam tu tak putus-putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing membuat perhitungan. Masih ada peluang atau tidak? Masih ada harapan atau tidak? Masih ada direalisasikan cita-cita atau tidak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin tuan-tuan ingat, mungkin tuan-tuan lupa. Saya pernah kemukakan hadis riwayat Imam Abi Daud, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim 10 tahun yang lalu. Cikgu ingat ke tidak? Pasti sudah pencet belum lagi ya. Ini cerita 10 tahun yang lalu, tuan-tuan. Yalah, tapi kalau tuan-tuan tak dapat daging korban, tuan-tuan boleh ingat ya. Tahun ni tak dapat. Hadis ni pun tuan-tuan tak ingat, tak apa. Saya ingatkan semula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana nabi minal anbiya idza uhlikat ummatuhu lahiqa Makkah fata'abbada fiha famata fiha Lut alaihi salam wa Yunus alaihi salam wa Zakaria alaihi salam wa Saleh alaihi salam wa Ismail alaihi salam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah barisan para nabi, para rasul. Apabila umatnya itu melakukan kejahatan, Allah binasakan umatnya dan Allah tenggelamkan negeri-negaranya. Nabi dan rasul itu dijemput sebagai tetamu Allah untuk mengerjakan ibadah haji. Dia tak dapat kota tabung haji, tak. Dijemput khas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tetamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu Nabi Rasul tersebut menghabiskan sisa-sisa usia umurnya itu beribadah di Makkah dan masing-masing membuat perhitungan di Mina. Buat junjungan mulia baginda Lut alaihi salam, baginda Yunus alaihi salam, baginda Zakaria alaihi salam, baginda Saleh alaihi salam, baginda Ismail alaihi salam, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Mereka itu antara rasul-rasul yang nampaknya cikgu tak disambung kontrak. Are you understand? Tak disambung kontrak. Lalu rasul-rasul itu wafat dan disemadikan di Mina. Mina adalah tempat persemadian para rasul. Mungkin akan datang kalau cikgu murah rezeki, doa-doa, tak macam mana silap, macam mana tak agung, boleh lantik pula cikgu Perdana Menteri. Ya Allah, senatuk pun tak dapat, tiba-tiba cikgu ni tak macam mana ketika angkat sumpah, cikgu pula yang angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Jadi jangan marah. Contoh, for example, apabila cikgu dah jadi Perdana Menteri, cikgu ada peluang untuk bermalam di Masjid Khaif. Setakat saya dan tuan-tuan, walaupun Datuk YPJS memang tak dapat. Dia kalau orang tu bertaraf Perdana Menteri, Sultan Agung, Kerajaan Arab Saudi bagi penghormatan untuk bermalam di Masjid Khaif Mina. Dan antara atur cara majlis, agendanya ialah akan dibawa pergi ke bahagian belakang Masjid Khaif. Belakang Masjid Khaif tu macam belakang masjid ni. Belakang masjid ni ada tempat pusat dialisis. Bukan. Masjid Khaif tu belakang dia ada pemakaman
27 orang rasul bermangka. Dibuka nanti cikgu pun waktu berangan nanti menteri kan, cikgu pun masuk. Wah. Cikgu masuk, cikgu akan nampak nanti Arab Saudi adalah begitunya. Ini makam siapa. Kita faham kerajaan Arab Saudi agak ketat, tak siapa boleh masuk, hanya mereka-mereka yang ada keperluan saja. Dan batu nisan ni pun batu nisan biasa saja, cuma akan diberitahulah makam Nabi Ismail alaihi salam, makam Nabi Lut alaihi salam. Mina itu tempat pemakaman para rasul, Masjid Khif. Tak semua orang yang tahu. Tapi Ustaz Nafiah tahu. Saya belajar sana lah. Yang kau nak bodoh sana. Saya belajar dekat apa nama Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah. Biasanya tahun ni tak jadi. Tahun ni dalam rancangan kerajaan Arab Saudi, dia nak pujuk 2 jeneral yang sedang berperang ni, Jeneral Abdul Fattah dengan Jeneral Muhammad Hamdan. Sudan. 2 jeneral ni ingatkan nak dipujuk bermalam di Mina. Jadi lepas bermalam tu, waktu bermalam itu 2 jeneral ni akan dibawa masuk dekat makam tu. Lazimnya sejarahnya dulu ketika Hamas bergaduh dengan Fatah, kita ingat tak Palestin hari itu dulu, apabila nak dapat negara Palestin, kan Fatah tak setuju, Hamas setuju. Macam mana nak nyatukan Fatah dengan Hamas ni? Tu dibawa dua-dua Abdul Wahid. Tu di Mina tu. Lepas bermalam di Mina tu, waktu di malam tu, mereka tu dibawa masuk ke tempat pemakaman para rasul. Awalnya Fatah tak ada, tapi dah pergi makam tu bersetuju. Berwujud dari Palestin. Asal cerita. Tak faham tak apa tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan kena ingat nombor akaun pencen. Aku baru ingat, baru dapat kad pencen ni. Besar. Itu yang perlu ingat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sejarahnya. Maka apa yang nak dinyatakan di sini, selepas tanggal 13 hari bulan Zulhijjah, lepas hari Tasyrik. Ya, hari ni 14 masuk 15 Zulhijjah. 70 orang rasul masing-masing membuat perhitungan. Bagaimana? Masih ada peluang atau tidak? Tuan-tuan tanya Datuk Ibu Jais, nama aku dicalonkan tak sebagai lawan dekat Selangor? Tak ada. Dah lah dia. Contoh. Kalau tak bagi contoh macam ni, tak pernah fahamnya. Ngantuk je kat belakang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, contoh. Maka 70 orang rasul masing-masing semua bertanya bagaimana? Masih ada peluang? Masih ada harapan? Masih ada cita-cita? Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang jelas, baginda Lut alaihi salam. Kita faham cerita baginda Lut alaihi salam. Umatnya yang tergamak melakukan perbuatan maksiat, maka Allah benci. Allah Subhanahu wa taala benamkan umat Nabi Nuh alaihi salam. Habis negara Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dijemput sebagai tetamu Allah melaksanakan ibadah, dan baginda Lut alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, ceritanya Nabi Lut alaihi salam membuat perhitungan. Dan jelas apa yang Rasulullah sabdakan, hadis riwayat Imam Abi Dawud, hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Nabi Lut alaihi salam direhatkan. Bukan bererti SKT rendah. Cikgu dulu SKT kan, sekarang kerja tahunan. Bukan bererti Nabi Lut alaihissalam tak dapat APC. Tidak. Nabi Lut alaihissalam pun tak dapat anugerah Ma'al Hijrah, peringkat negeri Johor kan, tak dapat. Tak faham tak apa? Tantah aku dapat tak tahu. Jangan nak marah aja. Tentu yang dirahmati Allah, nak bagi contoh nyatakan betapa baginda Lut alaihissalam Allah hargai pengorbanannya. Maka Allah Ta'ala rehatkan baginda Lut alaihissalam wafat dan disemadikan di Mina, Masjid Khif. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan baginda Musa alaihissalam antara rasul yang disambung kontrak
rezeki masing-masing. Baginda Musa alaihissalam diberikan peluang, disediakan peluang, dihidupkan kembali peluang, diberikan harapan, disediakan harapan, dihidupkan kembali harapan, diberikan cita-cita, disediakan cita-cita, dihidupkan kembali cita-cita. Wah, Nabi Musa alaihissalam baliklah ke pangkuan kaumnya yang banyak skandal, bangsa Yahudi, Bani Israel. Itu ceritanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Habis, saya dan tuan-tuan takkan nak melopong je. Bukan begitu. 15 hari terakhir, nisfus sani, kita kata separuh masa kedua untuk bulan Zulhijjah ini, saya dan tuan-tuan perbanyakkanlah doa, solat hajat. Moga-moga ada peluang, ada harapan, ada cita-cita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan riwayat Imam Al-Baihaqi, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waktu itu usianya masih muda. Cuba mencuri dengar apa yang Rasulullah doakan selepas Rasulullah tawaf ifadah, tawaf rukun. Itulah ibadah haji yang pertama, itulah ibadah haji yang terakhir, yang dikenali dengan nama Hajjatul Wada. Maka Abdullah ibnu Abbas jadi budak muda remaja kan, dicuba mencuri dengar apa yang Rasulullah minta. Jawatan Esko Agama tak dapat aku, jawatan Menteri Besar Johor janganlah berangan, peringkat cawangan pun kalah engkau kan Nabi. Apa lagi? Cuba-cuba. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadis ini ditulis mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur. Doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejurus selepas selesai tawaf ifadah, tawaf rukun. Rabbi qanni'ni bima razaqtan wa barik li fih wa akhluf alayya min ghaibatin bi khair. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku rezeki yang memadai, rezeki yang qanaah. Anugerahkanlah kepadaku rezeki yang diberkati, rezeki yang menguntungkan dunia akhirat. Gantikanlah ke atas diriku apa-apa jua yang telah hilang dari diriku dengan gantian yang lebih baik. Tiga permohonan, permintaan, rayuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki yang qanaah, rezeki yang diberkati, dan gantian yang lebih baik. Tuan-tuan, rezeki yang qanaah, rezeki yang memadai untuk terus hidup. Lepaslah bayar cukai pintu Majlis Bandaraya Johor Bahru macam ada naik pula. Lepaslah cukai tanah nak dibayar dengan pejabat BTG. Lepas. Rezeki yang qanaah. Yang kedua, rezeki yang diberkati, rezeki yang membawa keuntungan dunia dan akhirat. Yang ketiga, cikgu mintalah ganti yang lebih baik. Saya tak cakap cikgu, saya cakap tuan-tuan. Saya cakap saya lah, contoh saya lah. Saya kan kehilangan jawatan Imam Besar Masjid Kota Iskandar. Semua orang tanya kenapa pencen awal. Saya kata kena ramai nak ambil jawatan aku, gaji besar. Jadi tuan-tuan, maka dah hilang jawatan ni tahu. Sayang tak? Sayang. Tak apa. Rasulullah dah ajar doa. Wakhluf alayya min ghaibatin bi khairin. Ya Allah, gantikanlah atas diriku sesuatu yang telah hilang dariku dengan yang lebih
baik. Mungkin lepas ni dapat jawatan menteri bersajuk, janganlah marah. Contoh, tak dapat tak apa, pencen dah ada, salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'in. Ya Arhamar Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.